Sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah Masjid Al-Mujahidin. InsyaAllah kita akan sambung balik pengajian kita terakhir pada 1 hari bulan 10 2023. Masih lagi pada perbahasan pelajaran yang ke-8, ya, uraian sifat qudrah. Kita dah bahas pada perenggan pertama, perenggan kedua dan sebahagian daripada perenggan ketiga bahawasanya sifat qudrah ini adalah salah satu daripada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita, yakni orang yang mukallaf, wajib percaya bahawa Allah itu berkuasa mengadakan dan meniadakan sesuatu, yakni sesuatu yang mungkin. Apa makna mungkin ataupun mungkinan? Iaitu perkara yang boleh jadi ada, yang boleh jadi tiada, mengikut iradahnya, yakni kehendak. Jadi qudrah ini dia punya fungsi sifat qudrah Allah Ta'ala ini adalah memberikan kesan ataupun taksir, jadi memberikan kesan pada sesuatu yang mungkin. Jadi pada perenggan yang kedua pula disebut dalil akalnya, yakni dalil naklinya Allah Ta'ala itu sekiranya tidak berkuasa bermakna lemah, dan kalau lemah tak akan terjadi apapun kat dunia ni, makhluk ni. Mustahil perkara tersebut. Kita sendiri tu ada depan mata kita, kita sendiri dan alam yang terbentang luas ini menjadi dalil bahawa sudah barang tentunya Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Lagi pula kata ulama, ini tak disebut dalam kitab ni, mungkin ada nak catat, silakan. Itu dalil akli yang pertama tu disebutlah, kalau Allah itu tidak berkuasa bermakna ia lemah, dan kalau ia lemah nescaya tidak akan terjadi sesuatu pun dari alam ini. Mustahil tu pasal kita dua ada. Itu satu. Selain daripada itu, kata ulama tauhid, Allah Ta'ala menjadikan dan meniadakan sesuatu yang mungkin itu dengan kesepaduan 4 sifat di bawah. Ini kita akan belajar. Sekarang kita belajar qudrah. Jadi 4 sifat ini iaitu qudrat, iradat, ilmu dan juga hayat. Kata ulama tauhid, sekiranya salah satu bukan semua, tak ada one daripada 4, salah satu daripada 4, 2 ke tak ada, 3 ke tak ada, 4 tak ada, hatta 1, kalau tak ada, nescaya makhluk pun tak ada, abang tak ada, saya pun tak ada. Apa sifat tu bang? Qudrah, iradat, ilmun, hayat. Dia ada kait dengan nanti kita mengaji. Jadi mustahil sifat itu tiada pada Allah. Sebab kita tu ada haji, tu ada duduk situ, saya duduk sini, haji duduk situ, orang 12 sana. Kalau tak ada sifat qudrah itu, maka tak ada apa kita ni. Nampak tak? Jadi akal kita tidak boleh terima akan Allah itu tidak berkuasa. Sebab itu dari akal ini diambil ke situ. Baik. Tapi yang penting pada kuliah yang lepas kita beritahu pada ayat Al-Quran ini. Siapa yang di kitab boleh tengok pelajaran ke-8 itu. Dalil nakal ialah firman Allah Ta'ala, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Siapa dia cakap? Dalam surah apa selain daripada yang tertulis? Kan tuan-tuan ada kitab Al-Ankabut, kita klik kat situ, Al-Ankabut ayat 20. Selain daripada Al-Ankabut, ayat yang sama ada di dalam surah
surah Al-Baqarah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ayat yang sama bang ada kat dalam surah Al-Baqarah ayat 20 lagi. Di dalam surah An-Nur, buat catatan bagi kitab kita, ada dalam surah An-Nur ayat 45. Nampaknya ayat yang sama kan diulang berulang-ulang kali di dalam Al-Quran. Menunjukkan apa jadi? Menunjukkan kepentingan ayat ini diulang banyak kali, beberapa kali di dalam Al-Quran. Surah apa? Al-Ankabut punya. Kalau kata, bukan Al-Ankabut lah, Al-Baqarah 20, sama juga. Bukan An-Nur 40, sama juga, ayat yang sama. Okey, maksud yang sama, ayat yang sama. Baik, makna terjemahannya artinya bahawasanya ataupun sesungguhnya Allah Ta'ala Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu ataupun atas segala sesuatu. Jadi itu antara lain disebutkan. Cumanya ini penting kita belajar mengikut acuan ahli sunnah wal jamaah. Baik, kan maksud dia sesungguhnya Allah Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Sebab itu penting kita buat catatan situ, segala sesuatu yang mungkin ataupun mungkinan. Ini keyword dia. Kenapa kita kena faham begitu? Kerana sekiranya kita diuji dengan soalan yang disoal oleh orang, contohnya orang daripada agama lain, orientalis ke, dia punya priest ke dan sebagainya, kalau tanya soalan, kan ayat Quran sebut innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Boleh tak Allah Ta'ala nak jadikan anak dan isteri dia? Penting juga kita nak jawab. Tapi kalau kita bijak dan belajar, kita boleh jawab dengan mudah. Allah Ta'ala tidak akan menjadikan sesuatu yang mustahil pada akal. Kita kembali kepada pengajian kita dulu. Ada hukum akal, iaitu yang pertama bang, wajib pada akal. Yang kedua, mustahil pada akal. Dan yang ketiga, harus pada akal. Harus tu lah yang kata boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Contoh. Kalau kita ditanya orang, gajah boleh panjat pokok tak cik? Tak payah pening, kepala kita jawab, memang tak boleh panjat kan. Tapi kadang-kadang orang jawab tak masuk di akal. Dia jawab macam tu, bahasa biasa, layman term kan. Secara layman dia macam cakap macam tu, betul tak? Tapi kalau dia lebih berhalus, dia akan kata itu bersalahan dengan adat. Sebab dia mengaji ada hukum namanya hukum adat. Hukum adat ini bang, hukum adat bila minum hilang dahaga, bila makan hilang lapar, bila pisau memotong terpotong, bila api diacukan pada sesuatu terbakar. Adat kebiasaan, hukum adat kebiasaan. Tapi boleh tak api tak membakar? Boleh. Boleh tak pisau tu tidak memotong taklud? Boleh. Kisah Nabi Ibrahim, betul tak? Itu yang dinamakan mustahil pada adat sahaja, tetapi pada akal harus sahaja berlaku. Faham tak? Nabi Ismail nak disembelih, pisau tu bang memang dah bukan tak bergerak, memang dah satu tak boleh, dua tak boleh, yang ketiga baru tu tak boleh. Kibash daripada syurga.
kibas yang mana? Yang Habil korbankan. Bila Allah Ta'ala suruh korban, Qabil dia bagi hak padi-padi, gadu-gadu, hak tak elok bagi ke Allah Ta'ala. Habil bagi yang terbaik, kibasnya yang terbaik, besar umum, tukar saja. Bukan Nabi Ismail yang kena sembelih. Padahal Nabi Ibrahim sudah kurung, tak jadi apa-apa. Itu nama secara adatnya mustahil berlaku, tapi secara akalnya harus. Kembali kepada perbahasan kita, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa atas tiap-tiap sesuatu yang mungkin, meniadakan sesuatu yang mungkin. Yang mustahil pada akal ni, contoh, Allah ada sekutu, Allah ada anak, Allah ada isteri, Allah menjadikan dirinya sendiri. Yang itu semuanya mustahil pada akal. Apa makna? Jika wajib pada akal, maksud dia akal tak boleh terima ketiadaannya. Sebab tu kita mengaji sifat kudrat. Akal tak boleh terima sifat kudrat tu, tak ada. Macam tadi kita sebut, Tuan Haji duduk situ, saya duduk sini, tu siapa? Nampak? Kita makhluk. Makhluk itu ada antara lain sebab sifat kudrat Allah yang menjadikan, sifat iradat Allah yang menentukan. Nampak tak? Jadi akal kita tidak boleh terima ketiadaan sifat wajib itu pada Allah Ta'ala. Begitu juga bila sebut sifat yang mustahil, akal kita tak boleh terima adanya. Adanya apa? Lemah bagi Allah. Cuba dia berkata, kalau macam tu tak boleh cerita anak isteri lemah. Tak. Dia bukan kira macam tu. Saya bagi contoh lagi gajah. Contohnya nak faham saja, bukan nak samakan Tuhan dengan makhluk, nak bagi faham. Gajah tak boleh panjat pokok. Adakah dia kira lemah ni? Bukan. Sebab apa dia? Bukan kerja dia. Boleh faham? Bukan kerja dia. Tapi kalau kita tutup mata, tak payah kita tutup mata pun. Kalau buka cerita kanak-kanak kartun, ada tak gajah yang terbang? Bukan banyak pokok saja, kan? Terbang kan bang? Cerita apa? Dampu masa kita kecil-kecil kan? Kan cerita tu, sekarang dia buat. Dia buat wayang pula, besarnya telinga dia, besar daripada dia lagi, dia flat. Kalau ada tiba-tiba datang mujahidin, dia gitu. Tapi jangan pakai tempat ceramah, saya tak nampak nak pergi. Dia tak boleh terbang, dia pergi ke situ. Tak dapat, tidak kat situ. Jadi fahamnya maksud dia. Maknanya tak boleh kata lemah kan? Pasal apa? Bukan kerja dia. Dan kembali kita nak faham, kalau orang orientalis, Nasrani ke, Yahudi ke, liberalis ke, etis ke, dia nak kata, macam tu lemah. Apa yang lemah? Itu bukan kerja dia. Kerana Allah akan menjadikan dan meniadakan sesuatu yang mustahil pada akal. Nampak? That's why bila kita mengaji ikut kaedah ahli sunnah wal jamaah ni kan, ikut pengajian sifat 20, kita insya-Allah boleh jawab. Tak kira soalan tu bahasa apa pun. Kita pandai cakap bahasa orang tu, kita explain bahasa. Tapi ilmu yang ni, ilmu teras asas akidah ahli sunnah wal jamaah. So kalau orang tanya lemah ke? Tak lemah, itu bukan kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tidak akan menjadikan, meniadakan sesuatu yang mustahil pada akal. Mesti kembali kepada kaedah. Kalau tak kembali kepada kaedah, macam dia orang ni kan, dia duduk cakap macam tu, sedangkan ianya salah. Sama juga nanti kalau kita masuk dalam kitab yang sama ni, dalam kitab yang sama nanti dalam bab percaya kepada kitab Allah, dalam bab Taurat, dalam bab Injil, dalam kitab kita ni ada disebut asalnya Taurat ni memang sebut direct tentang Nabi Muhammad SAW. Keturunan disebut Nabi yang akhir, keturunan Nabi Ismail. Maknanya 4 orang Arab. Kalau Nabi Ishaq 4 orang Yahudi. Nampak? Macam kita Nabi Ibrahim AS dia nikah dengan 3, Siti Sarah,
Siti Hajar, Siti Qantur. Jadi begitu. Yang ini disebut di dalam tafsir. Yang dikatakan ibu kepada keturunan kita, Bani Jawi belah-belah sini. Lepas tu link kita ni, link dia ada link dengan orang Arab, dengan orang Yahudi pun ada link. Gitu. Sebab itu kita ada benda satu yang kita tak tahu. Masa perang salib memang ada, masa di Jerusalem tu memang ada, ya, dihantar tentera-tentera kita untuk berperang di sana zaman itu. Memang ada, cuma dihazafkan sejarah-sejarah orang tak tahu. Alah lihat kembali. Jadi kalau dikatakan kalau macam tu tak berkuasa, tidak, salah dia punya soalan tu salah. Bahkan bila dia tanya kalau macam tu, ya, tak berkuasa, sebelum tu kita akan cakap soalan kamu tu sendiri salah, tak kena. Mana boleh Allah Ta'ala tu ada anak dan ada isteri, kerana Allah tu Esa. Tak boleh Tuhan tu lebih satu. Kalau lebih satu, hancur dunia, hancur pasti. Dalam bab wahdaniyah dulu kita dah bahas panjang lebar, ya? Baik. So ayat innallaha ala kulli syai'in qadir itu kita kena faham menurut ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu para ulama dah beritahu siap-siap, ya? Dalam ilmu sifat 20 pengajian tauhid ni, ya? Kenapa dalil akli itu didahulukan berbanding dalil nakli? Bukan dalil nakli itu tak penting, dalil nakli itu Quran hadis lah. Bukan tak penting, dia lah sumber terutama. Kita tak boleh nafi je. Tak boleh nafi, cuma perlu kepada uraian para ahli ulama. Kalau dalil akli ini cukup kita boleh fikir, kalau Tuhan tak kuasa dengan kita-kita, tak jadi. Nampak tak? Dia boleh fikir lagu tu. Lepas tu, kalau tak ada kuasa, sifat kuasa, ia ni mesti ada dalam 4 perkara sifat Allah yang wajib tu. Kudrat, iradat, ilmun, hayat. Salah satu tak ada hati kita. Mustahil Tuhan tu tak kudrat. Apa makna kudrat? Berkuasa, maha berkuasa, sifat berkuasa. Lawan baginya apa dia bang? Lemah. Mustahil Allah tu lemah. Akal kita dah boleh fikir bang. Dia tak perlu cari ayat Quran mana, Al-Baqarah ayat mana kan, An-Nur ayat mana. Dia tak perlu. Tapi bila ayat Quran, ada kalanya perlu kepada uraian seperti yang kita sebutkan tadi, supaya kalau dia gunakan ayat ini untuk twist kita boleh jawab. Sebab kita punya pegangan sudah pun tetap, sudah pun teguh. Baik. Selain daripada ayat Al-Quran yang dibacakan, juga ada satu doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang ni tuan-tuan semua dah biasa baca, saya yakin. Kita dah biasa zikir ini daripada kita kecil. Saya bacakan sebentar lalu, nanti tuan-tuan kita ikut sama-sama, ya. Zikir ini juga ataupun doa ini menjadi dalil Allah Ta'ala itu sifatnya kudrah. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan saya sebut, kita dah biasa ni daripada kecil. Cuma kalau bertanya bang, ini dalil daripada hadis Allah sifatnya kudrah. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Dialah sendiri. Mana sendiri itu? Wahdaniyah. Tiada sekutu. La syarikalah. Tiada sekutu baginya. Mana cerita wahdaniyah pula? Dalil kat situ. Lahul mulku wa lahul hamd. Dia baginya lah kerajaan dan segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah yang maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Dalam kurungan apa bang? Yang mungkin. Di situ kita pegang. Nampak hak mustahil pada akal tak ada. Tak ada mustahil Allah Ta'ala cipta sekutu, anak, isteri dan sebagainya. Bahkan Allah Ta'ala tempelak golongan Yahudi wa Nasara
bila ayat Al-Quran surah Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa taala firmankan ba'da bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad, kemudian Allah taala tempelak golongan Yahudi dan Nasara, Allah sebutkan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat pertama dan yang kedua menyanggah orang Arab Quraisy yang tanya kepada Nabi Muhammad SAW, Tuhan kamu ni dia buat daripada apa? Ada dia tanya macam tu, nak sama dengan berhala pula. Dia buat daripada emas ke, perak ke, tembaga ke? Pasal apa dia tanya macam tu? Pasal dia punya berhala daripada batu dan kayu je. Kok macam mana kalau Tuhan kamu ni macam mana pula lebih tu? Dia samakan dengan makhluk, dia samakan, dia umpamakan dengan berhala. Allah jawab, qul huwallahu ahad. Kemudian dia bertanya lagi soalan, kami ni banyak sangat hajat-hajat kami, satu Tuhan tak cukup. Pasal tu dia gantung berhala tu sampai 360 berhala di Kaabah. Apa? Satu hari satu. Begitu umpama. Lalu Allah jawab apa? Allahus samad. Allah tempat meminta, Allah tempat bergantung segala harapan kita, hajat-hajat kita, tumpuan kita. Nampak? Habis. Yang ketiga, yang keempat ni yang dituju khas kepada orang Yahudi wan Nasara. Tu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada sesuatu yang serupa dengannya Allah Ta'ala. Sebab takutnya bila orang Nasara ini menyamakan, mengatakan Nabi Isa itu anak Allah Ta'ala, menyekutukan Allah Ta'ala, begitu murka Allah Ta'ala, hampir-hampir saja dah kita berbalikkan dunia. Allah Ta'ala murka kepada mereka. Di situ golongan yang dalam Quran sebut dalam Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu Yahudi wa Nasara. Gitu. Jadi fahamlah kita innallaha ala kulli syai'in qadir itu adalah adalah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Bahkan ijma' ulama sepakat Allah Ta'ala itu adalah bersifat dengan sifat bersifat dengan sifat qudrah. Jadi begitulah Dan keempat-empat nanti kita akan belajar qudrah, iradat, ilmu dan juga hayat itu adalah sifat yang disebutkan sebagai sifat ma'ani, sifat yang benar-benar wujud pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika empat-empatnya berkait rapat sekali dengan satu sama lain. Sebab itulah antara lain bila kita tengok kewujudan alam ini, kewujudan alam dan juga kewujudan makhluk di alam ini adalah kesepaduan daripada empat sifat Allah Ta'ala, yakni qudrat, iradat, ilmu dan juga hayat. Sebab itulah disebutkan apabila kita melihat akan kejadian-kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin di mata kita bukan di sisi Allah. Di mata kita mungkin ada benda tak kena, kurang, cacat dan sebagainya. Namun di setiap sudut, bila dipandang menurut pandangan tauhid, maka kita lihat segala ciptaan Allah Ta'ala itu pasti dan pastinya mengikut ilmu dan kehendak Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala yang disebut kudrah menciptakannya pasti ada hikmah yang tersendiri. Di situ. Macam kita tengok sekarang orang Yahudi pasal apa macam tu. Terfikir di benak fikiran kita. Saya nak bagi beberapa contoh untuk tuan-tuan faham hikmah. Yang pertama, tuan-tuan, ini ada direkodkan di dalam Al-Quran. Mereka pernah, nenek moyang mereka tu pernah Allah Ta'ala perintah untuk fokus membesarkan hari kebesaran hari Sabtu bagi mereka adalah hari kebesaran.
Kalau orang Nasrani hari Ahad, macam hari ni hari cuti, hari Ahad. Kita hari kebesaran kita hari Jumaat kan. Baik. Saya bagi satu contoh, saya ingat tuan-tuan mesti boleh faham insya-Allah. Arahan perintah Allah, larangan Allah, jangan melakukan aktiviti menangkap ikan. Aktiviti mereka lah, menangkap ikan pada hari Sabtu. Fokus pada ibadah, fokus pada hari kebesaran, fokus pada ingat kepada Allah. Baik. Apa yang mereka lakukan? Tuan-tuan mesti maklum, dalam Quran pun ada maksud. Larangan pada hari Sabtu, mereka menahan pukat pada hari Jumaat dan mengambil hasil ikan tu pada hari Ahad. Tuan-tuan nampak tak? Siapa yang dicuba tipu? So kalau kita ni orang Melayu kena tipu, orang Islam kena tipu, Allah Ta'ala sendiri dia nak tipu. Tapi boleh ke ditipu Allah Ta'ala? Tak boleh. Apa yang berlaku kepada mereka termaktub juga di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala tukarkan mereka menjadi qiradatan khasyi'ah. Ditukar menjadi, bila kita baca Quran kita tengok mereka ni ditukar menjadi kera-kera yang hina. Lepas tu dia kata kita ni manusia dari buku. Tak ada, manusia tak ada buku. Kau yang tukar jadi buku dah. Dalam tafsir dia sebut dua. Tukar jadi buku tu betul-betul jadi. Macam kata literally memang jadi buku. Sebab tu ada wayang Planet of the Apes. Itu malam. Dah sambungan daripada Tuan Haji Muda sampai sekarang ni saya pun dah tua lah. Duk ada lagi cerita, duk sambung-sambung kingdom lah, planet lah, apa benda semua ape, pergi sana, pergi sini, ape punya hal. Tak ada yang jadi ape tu dia berah. Dalam tafsir dia sebut memang mereka ni jadi buruk betul. Satu riwayat yang lain dia tukar, tak jadi tukar jadi buruk. Ramai umpama buruk sebiji. Tapi pendapat yang pertama tu lebih diutamakan, memang betul-betul jadi buruk. Itu satu. Okey, kedua itu berkenaan dengan Allah Ta'ala direct. Mereka ni dah dapat banyak-banyak nikmat yang Allah Ta'ala beri kan. Masa zaman Nabi Musa selamat dari Fir'aun kan, dapat makanan mana wal salwa daripada syurga. Sebab tu dia dalam fiqh disebut, kalau kita ni dalam bulan puasa ni dalam fiqh tapi mungkin jarang diceritakan. Tapi jangan anggap tiba-tiba makanan mungkin jatuh daripada syurga apa tu. Ni makanan dari syurga kan, kasi bungkus takkan lah dari syurga kan. Tapi dalam fiqh disebut kalau makanan tu daripada syurga, kalau bulan puasa, maka kalau apa, Allahumma salli ala sayyidina, kalau betul daripada syurga, nak tahu macam tu Allah Alam. Tetapi yang disebutkan oleh ulama, sekiranya ia bukan ain dunia, bukan zat dunia, bukan benda dunia, kalau makan tak batal. Tapi bukan semua lah tempat dia. Ada saya cerita tentang sedikit lah mengenai hukum fiqh. Kalau melibatkan benda itu bukan ain daripada ain dunia, bukan diri dunia, bukan benda. Ni dah tahu hak dunia ni. Begitu minum batal lah. Terima kasih. Jadi yang saya sebut ni bukan nak cerita dongeng ke apa. Dalam Quran sebut tak mana wal salwa. Ada tak bang? Ada tak? Jadi kalau umat Nabi Musa dapat, umat Nabi Musa ke umat Nabi Muhammad yang lebih mulia bang? Umat Nabi Muhammad. Cumanya tadi yang saya sebut tadi, saya cerita perbahasan lain. Cuma nak bagi tahu berbagai macam-macam yang Allah beri, masih tak mereka engkar pada Nabi Musa? Masih bang. Dua kan? Tak satu, dua. Yang ketiga, bang, mereka ni bunuh Nabi, Rasul, Nabi Yahya pun mereka bunuh, Nabi Zakaria pun mereka bunuh. Tahu tak mereka bunuh ada dalam kitab Bahjatul Wasail, 46 Nabi dibunuh dalam masa 24 jam. Besoknya dia buat macam biasa, buat berniaga macam biasa, buka kedai, buka pasar macam biasa. Macam mana tu? Nabi Rasul, Nabi yang dibunuh. Dan jumlah keseluruhan yang mereka bunuh ratusan. So bila kita tengok apa yang berlaku, boleh faham tak?
Kenapa tak ada hati buruk sangat begini? Boleh faham Sebab Nabi-Nabi, Rasul pun mereka bunuh. Nabi-Nabi, Rasul insan yang terpilih, yang terbaik di kalangan umat manusia, mereka sanggup bunuh. Tuan-tuan boleh fikir sendiri. Jadi kita nak faham perkara ni, kita kena tengok juga sisi dari Quran dan hadis dan sejarah mereka. Kembali kita pada perbahasan kita, Allah Ta'ala itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Tu saya sebutkan tadi, hikmah dia kita nak tahu memang ada golongan macam ni. Satu je kita jangan lupa Nabi Muhammad SAW bagi tahu tu ni, Nabi kata suatu hari nanti bila mereka bersembunyi di balik batu, di balik kayu, di balik pokok, mana-mana mereka nak bersembunyi, Allah izinkan pokok, batu, kayu, apa-apa semua yang mereka sembunyi di belakangnya, Allah izinkan mereka bercakap dan mengatakan, hei orang Muslim, di belakangmu ada orang Yahudi, bunuhlah mereka. One fine day mesti berlaku, InsyaAllah Ta'ala. Amin. Jadi kita kena banyak berdoa, jangan putus berdoa, terus berdoa. Itu nak bagi tahu. Sebab yang berlaku ni, mereka tak boleh dabik dah. Pasal aku boleh buat, aku boleh buat. Suatu hari nanti pembalasan Allah pasti akan ada. Jadi itu dia kena buat Allah Ta'ala yang sifat kudrah. Dengan itu Allah bersifat kudrat, iaitu berkuasa, dan mustahil atasnya sifat ajzun, iaitu lemah. Jadi maha suci Allah Ta'ala itu daripada sifat yang lemah. Dan kita dah faham tadi. Cuma bila mana kita bahas mengenai kudrat dan iradat, kita kena faham satu perkara, usaha dan ikhtiar kita pada hakikatnya tidak memberi bekas. Cuma ulama sebut, tadi kita faham, ulama tahu sebut usaha dan ikhtiar kita ni sebagai madkhal. Tuan-tuan kena ingat perkataan ni, madkhal. Apa makna madkhal? Jalan pembukaan. Contoh kita hilang dahaga, kita angkat gelas ni, kita minum. Bismillah. Yang menghilangkan dahaga tu, memberi kesan bukan air ni, tetapi Allah. Apa perbuatan ni? Minum ni madkhal, jalan pembukaan untuk menjayakan sesuatu. Tetapi yang memberi bekas, memberi kesan, hakikatnya Allah. Kita berdoa, kita berusaha, solidariti, apa yang kita buat, kunut nazilah kita, doa munajat kita, hakikatnya ya Allah yang memberi bekas adalah Allah. Pasti dan pasti bila kita mengaji bab kudrat ini, maka kita tahu pasti Allah Ta'ala tidak akan membiarkan. Dan yang berlaku adalah salah satu daripada tanda akhir zaman, kiamat pasti berlaku. Akan bermula daripada rentetan demi rentetan. Namun kita berharap dan berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala tetapkan kita pada jalan iman dan takwa dan bersama orang-orang yang benar. Amin ya rabbal alamin. Jadi hakikat kepadanya yang kita sebutkan tadi, ianya. Tapi kalau kita sebut pisau memotong, pisau potong api membakar, nasi mengenyang, kita ni sebut secara kias tak ada masalah, majaz. Dia tak terus syirik. Bukan nasi kenyang, dia tak terus syirik. Pasal hakikatnya dia tahu bahawa yang beri kenyang adalah Allah. Tadi tu sulit tadi, elok betul. Hakikatnya yang memotong Allah Ta'ala. Jadi yang disebut memotong, makan dan minum sebagai madkhal, jalan pembukaan. InsyaAllah bila kita fahami menurut ahli sunnah wal jamaah, mudah kita untuk faham ilmu ni dan beriman sebenar-benar kepada Allah. Kita jumpa lagi pada bulan yang akan datang, pada hari Ahad minggu pertama maghrib dengan izin Allah. Tolong tanda kita habis bab kudrat, kita akan sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita wakaf boleh letak.